Assalamualaikum. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang bahagian isim yang kedua, iaitu kata bilangan. Dalam bahasa Arab, kata bilangan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pertama, mufrad, iaitu kata bilangan yang menunjukkan satu. Kedua, musanna, iaitu kata bilangan yang menunjukkan 2. Ketiga, jama', iaitu kata bilangan yang menunjukkan 3 atau lebih. Tetapi pada hari ini, saya hanya akan fokuskan pada topik mufrad dan musanna sahaja. Mufrad. Mufrad adalah perkataan yang menunjukkan satu. Mufrad terbahagi kepada 2 yang melibatkan bilangan dan jantina, iaitu pertama, mufrad muzakkar. Bilangan dan jantinanya adalah satu lelaki. Kita lihat contoh, talibun. Talibun artinya seorang pelajar lelaki. Yang kedua, mufrad muannas, iaitu satu perempuan. Kita lihat contoh, talibatun. Talibatun artinya seorang pelajar perempuan. Baris akhirnya boleh berubah menjadi dhammah, iaitu berbaris depan, ataupun berbaris fathah, iaitu berbaris atas, ataupun berbaris kasrah, iaitu berbaris bawah, bergantung kepada kedudukan di dalam ayat. Kita lihat contoh, ketika dhammah, al-madrasatu. Ketika berbaris fathah, al-madrasata. Ketika berbaris kasrah, al-madrasati. Musanna. Kata nama musanna adalah perkataan yang menunjukkan 2. Musanna dibentuk dengan menambahkan huruf alif nun ataupun ya nun di akhir kata mufrad. Kita lihat contoh mufrad di bawah. Contoh mufrad yang diberikan adalah kitabun, artinya sebuah buku. Apabila kita tukarkannya kepada kata bilangan 2 iaitu musanna, maka perlulah menambahkan huruf alif nun ataupun ya nun di akhir kata mufrad. Kita lihat jadual di sebelah. Lebih mudah jika kita pecahkan huruf per huruf. Kita tengok perkataan mufrad, iaitu huruf kaf, huruf ta, huruf alif dan huruf ba. Sebelum kita menambahkan huruf alif nun ataupun ya nun di akhir kata mufrad, maka huruf sebelumnya, iaitu huruf ba, perlulah berbaris atas. Maka ketika keadaannya alif nun, kitabun akan menjadi kitabani. Manakala ketika ya nun akan menjadi kitabaini. Musanna terbahagi kepada 2 yang melibatkan bilangan dan jantina. Jenis yang pertama adalah musanna muzakkar, iaitu bilangan dan jantinanya 2 lelaki. Kita lihat contoh di bawah. Perkataan mufradnya adalah muslimun, artinya seorang muslim lelaki. Ketika ditukarkan menjadi musanna, perlulah menambahkan huruf alif nun ataupun ya nun di akhir kata mufrad. Maka muslimun akan menjadi muslimani ataupun muslimun akan menjadi muslimaini. Dan kedua-duanya membawa makna 2 orang muslim. Jenis yang kedua adalah musanna muannas, iaitu bilangan dan jantinanya adalah 2 perempuan. Kita lihat contoh di bawah. Perkataan mufradnya adalah muslimatun. Isim ini adalah muannas, iaitu jantinanya perempuan, kerana memiliki tanda muannas ta marbutah. Ketika ditukarkan menjadi musanna, huruf ta marbutah ini perlulah ditukarkan kepada ta maftuhah, iaitu ta yang terbuka, dan perlulah menambahkan huruf alif nun ataupun ya nun di akhir kata mufrad. Maka muslimatun akan menjadi muslimatani ataupun muslimatun akan menjadi muslimataini. Dan kedua-duanya membawa makna 2 orang muslimah. Penggunaan huruf alif nun ataupun ya nun ketika musanna adalah mengikut situasi ayat. Kita lihat musanna ketika menggunakan huruf alif nun. Yang pertama ketika mubtada yang dikenali sebagai subjek. Mubtada adalah isim yang terletak di awal ayat. Kita lihat contoh,
Al-muslimani mujtahidani, artinya dua orang muslim itu rajin. Al-muslimani adalah mubtada', maka ketika musanna perlulah menggunakan huruf alif nun. Kita lihat keadaan yang kedua, ketika mana fa'il iaitu pelaku. Pelaku bagi sesuatu kata kerja. Setiap kata kerja mesti ada pelaku yang melakukan kata kerja tersebut. Kita lihat contoh, Ja'a al-muslimani, artinya telah datang dua orang muslim itu. Siapa yang telah datang? Maka jawabnya al-muslimani. Maka al-muslimani adalah fa'il, maka ketika musanna perlulah menggunakan huruf alif nun. Kita lihat keadaan ketika musanna yang menggunakan huruf ya nun di akhir kata mufrad. Yang pertama ketika maf'ulun bih, iaitu objek. Kita lihat contoh, ra'aitu al-muslimaini, artinya saya telah melihat dua orang muslim itu. Saya telah melihat. Melihat apa? Maka al-muslimaini adalah maf'ulun bih, iaitu objek yang saya lihat. Maka ketika musanna perlulah menggunakan huruf ya nun. Kita lihat keadaan yang kedua ketika menggunakan huruf ya nun. Ketika mana selepas kata sendi, iaitu selepas huruf jar. Kita lihat contoh, Salamtu alal muslimaini, artinya saya telah bersalam dengan dua orang muslim itu. Ala adalah harfu jar, iaitu kata sendi, maka al-muslimaini adalah isim yang terletak selepas huruf jar. Maka ketika musanna perlulah menggunakan huruf ya nun. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.